yang pernah muda dan sentiasa berjiwa muda demi perjuangan bangsa. Hadirin sekalian, dari Paguh ke Putrajaya membawa amanah menabur jasa. Inilah Tan Sri Abah kita semua, luas pengalaman, penuh bertenaga. Dipersilakan Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Yassin, pengurusi Perikatan Nasional, untuk menyampaikan amanah dan ucap salam segenap pentas anak muda Johor. Kepada Bapak Tan Sri, majelis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Saudara pengacara majlis Yang Berhormat Ketua Pemuda Perikatan Nasional Ustaz Ahmadi Fadli Syukri, yang berbahagia Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Senator Wan Ahmad Faizal, Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Cik Wong Yazan, Cik Jamain Sarudin dan Cik Kong Sun Choi, calon-calon Perikatan Nasional, pimpinan anak-anak muda, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, masih segar lagi walaupun sudah malam. Pertamanya saya memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita berada di sini di suatu pentas anak-anak muda untuk sama-sama mengikuti ucapan-ucapan penting yang telah pun disampaikan oleh pimpinan pemuda daripada Perikatan Nasional. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada saudara sekalian yang hadir pada malam ini di Paguh, iaitu satu kursi yang saya sudah pun menjadi wakilnya lebih kurang 40 tahun. Mungkin sebahagian besar saudara-saudari belum lahir di dunia ini. Sebab itu saya menyebutkan sinilah anak-anak yang saya kasihi sekalian. Tadi pengurusi telah menyatakan bahawa yang hadir di sini adalah anak-anak muda yang prihatin tentang masalah masa depan saudara-saudara. Saya pernah juga melalui masa muda seperti saudara-saudari sekalian. Saya pernah menjadi ketua pemuda UMNO pada zaman jahiliah dulu. Zaman yang lalu, maaf. Di Paguh. Pernah juga menjadi ketua pemuda UMNO Negeri Johor. Exco Pemuda UMNO Malaysia. Dan itu menunjukkan bahawa zaman beralih dan berubah. Namun apa sekalipun, pada peringkat yang ada pada hari ini, saya masih dapat menyaksikan betapa generasi muda hari ini
lebih terdidik, lebih terdedah dan faham tentang apakah negara mereka, keadaan yang ada pada hari ini dan juga harapan mereka di masa yang akan datang. Sebab itu waktu kita berhadapan dengan pilihan raya Negeri Johor yang amat penting ini, saya rasa cukup bimbang. Sekiranya selepas 12 hari bulan Mac yang akan datang ni, bila diisytiharkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya bahawa Barisan Nasional sudah pun menang besar di Negeri Johor, nauzubillahi min zalik. Kebimbangan itu bukan kerana apa? Kerana antara perkara yang mungkin terkesan dengan keputusan-keputusan begitu ialah apakah sikap generasi muda terhadap sebuah kepimpinan dan kerajaan yang mereka mahu. Apa yang jelas bahawa kita mahukan sebuah masa depan yang lebih baik. We want a better future for our country. Kita mahukan masa depan kita yang lebih sejahtera, masa depan kita yang lebih bahagia, yang lebih selamat. Dan kita mahukan supaya hidup kita hari ini dan juga generasi-generasi selepas saudara-saudara adalah kehidupan yang lebih terjamin. Dan oleh sebab itu yang penting ialah untuk kita menilai sesuatu berdasarkan apa yang kita harapkan supaya masa depan kita itu lebih terjamin. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, iaitu pembentukan kerajaan ini ialah atas suara ramai rakyat memilih mana-mana parti politik yang mereka kehendaki menerusi wakil rakyat ataupun calon yang telah pun letakkan untuk bertanding, dan di kalangan mereka itu merupakan wakil-wakil parti yang bertanding. Dan kalau sekiranya parti itu mempunyai sejumlah calon yang menang, maka mereka lah yang akan membentuk kerajaan. Antara suara yang agak penting dalam situasi keadaan seperti yang ada pada hari ini ialah suara anak muda. Suara dan keputusan yang saudara-saudari akan buat pada hari 12 hari bulan Mac yang akan datang ini, yang menjadi penentu tentang masa depan negeri Johor khasnya dan negara Malaysia amnya. Dan ini akan berkaitan dengan soal kepimpinan. It is about leadership. Kepimpinan macam manakah yang kita kehendaki untuk memelihara dan menjaga masa depan kita? Maka tentulah kepimpinan yang kita percaya, kepimpinan yang berintegriti, kepimpinan yang bermaruah, kepimpinan yang prihatin tentang nasib masa depan kita. Maka bila kita sebut tentang soal leadership, kepemimpinan, maka pastilah kita harus menilai mana-mana parti-parti yang bertanding di atas sifat kepemimpinannya. Sama ada pemimpin-pemimpin yang menerajui parti-parti itu adalah pemimpin yang boleh dipercayai ataupun sebaliknya. Saya nak mengambil sedikit masa, mungkin 4 jam nak ucap pada malam ini. Boleh? Tak adalah panjang itu. Saya nak jelaskan ini supaya saudara-saudari betul-betul akan membuat satu keputusan, bukan saudara-saudari saja, tetapi pengaruh anak-anak muda yang ada di sini dapat mempengaruhi ibu bapa mereka, adik-adik mereka, abang-abang mereka, abang-abang saudara-saudari sekalian, menyampaikan suatu perkhabaran, berita yang baik, supaya bila mereka keluar pada 12 hari bulan, mereka membuat keputusan yang tepat dan akhirnya dapat membentuk sebuah kerajaan yang mereka kehendaki untuk menjamin masa depan mereka.
Sebab itu saya menyentuh tentang soal isu kepemimpinan dan leadership itu. Ialah kerana dia pokok, dia indok, dia teras. Dan kita sebagai rakyat dan anak-anak muda tak boleh mengambil satu sifat, orang kata sembrono, lebih kurang, dengan tidak membuat penilaian-penilaian yang tepat untuk nanti memutuskan pemimpin mana yang kita nak pilih, pemimpin mana yang kita nak meletakkan tanggungjawab dan amanah untuk menjaga diri kita dan masa depan anak-anak kita nanti. Sebab itu dalam keadaan yang kita hadapi pada hari ini, saya tidak nak menyebut tentang banyaknya parti-parti politik yang bertanding. Ada setengah kawasan sampai 6, ada 7, ada 4, ada 3. 3 tak ada kot. Tetapi yang jelas, yang dikatakan antara pencabar utama Perikatan Nasional ialah Barisan Nasional. Tak apalah kita ambil andaian sebegitu. Kerana kita dimaklumkan bahawa Johor adalah kubu kuat UMNO dan Barisan Nasional. Dulu. Tak tepuk tangan tak apalah. UMNO dilahirkan di Istana Besar Johor Bahru. Itu sejarah. Tapi itu UMNO lama. Sekarang sudah UMNO baru. Tapi UMNO baru pun dah jadi buruk. Tetapi hakikatnya, waktu awal-awal perjuangan UMNO itu kita tahu, perjuangannya yang suci ialah untuk memerdekakan negara, menentang penjajah. Maka kuasa digunakan oleh kepimpinan waktu itu secara yang teratur dan betul. Hingga kita mencapai kemerdekaan, kita bina pembangunan negara dan sebagainya. Tetapi dalam tempoh masa beberapa dekad selepas itu, UMNO kita lihat sudah mula rakus dengan kuasa. Betul tak? Dia rakus dengan kuasa. Dia sudah rasa kemanisan kuasa. Tetapi malangnya bila mereka sudah berada dalam tampuk pentadbiran kerajaan, banyak skandal-skandal yang telah berlaku. Dan skandal yang paling besar dalam sejarah negara yang telah dan masih berlaku ialah skandal 1MDB. Siapa di sini yang tak pernah dengar cerita 1MDB? Angkat tangan. Maknanya semua anak-anak muda memang faham. Kalau saya tak cerita pun dah faham, dah tahu skandal 1MDB yang dilakukan oleh tidak lain dan tidak bukan bos awak. Betul. Bukan. Bos dia. Malu apa bosku? Dilakukan oleh seorang pemimpin nombor 1 negara. Dalam laporan di Amerika Syarikat disebutkan Malaysian Official 1. Siapa Malaysian Official 1? Najib Razak. Ini suatu skandal keuangan, rasuah, penyelewengan, pengubahan haram yang dikatakan terbesar dalam sejarah dunia. Malaysia, negara kecil, populasi 30 juta. Tapi bila berlaku penyelewengan, dia dikatakan rasuah yang terbesar dalam sejarah dunia. Bukan saya kata. Ramai pada penganalisa politik antarabangsa, laporan-laporan media antarabangsa menyatakan ini adalah kes corruption yang menjadikan satunya yang terbesar dalam sejarah dunia dan sejarah antarabangsa. Melibatkan wang bukan sedikit. Hampir lebih 50 bilion ringgit. Kalau 50 bilion ni bagi pada anak-anak muda dengan beberapa usaha untuk membangunkan mereka dan pendapatan yang lebih baik, saya fikir mungkin kalau pun tak berjuta, mungkin puluhan ribu daripada anak-anak muda akan dapat peluang yang baik untuk masa depan mereka. Betul tak? Tapi ini adalah kes
yang berat. Saya balik pada soal cerita kepemimpinan, leadership yang dilakukan oleh seorang pemimpin UMNO yang pernah menerajui kerajaan, yang menyebabkan negara menanggung beban. Baru-baru ini di Parlimen, Yang Berhormat Ketua Pemuda hadir bersama, mendengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Najib Razak yang menyatakan bahawa walaupun ada isu 1MDB, tapi rakyat tak perlu nak bayar hutang yang ditanggung oleh 1MDB itu. Suatu pembohongan. Speaker Dewan Rakyat telah pun meminta dia memberikan penjelasan dalam sehari dua. Kalau dia tak beri penjelasan yang betul, maka pihak Parlimen akan mengambil tindakan dari sudut peraturan-peraturan yang ada di tingkat Parlimen. Tiap-tiap tahun dengan sebab belanja mendapatkan pinjaman untuk digunakan dalam 1MDB, negara terpaksa bayar faedah saja berbilion ringgit. Saya cakap pasal saya pernah duduk sebagai Perdana Menteri. Menteri Kewangan akan beritahu, sir, we have to pay the interest. Bukan nak bayar yang pokok, membayarkan faedah saja melibatkan berbilion ringgit. Dalam tempoh saya jadi Perdana Menteri, saya tubuhkan satu jawatan cost recovery. Macam mana nak dapat balik wang yang sudah pun terpusuk di ceruk dunia mana? Alhamdulillah, hampir lebih kurang 19 bilion saya dapat balikkan semula masuk ke dalam kantong kerajaan Malaysia. Kalau Najib masih kekal Perdana Menteri, saudara fikir dia bolehkan nak usahakan nak cari duit yang dia dah curi? Makin hilang duit. Ini dilakukan oleh seorang pemimpin UMNO. Agak yang malu saya ni ada orang UMNO dan setengah orang-orang Melayu yang menyebutkan dia sebagai posku. Hari itu posku dia datang ke Pagoh. Dia pergi ke Bukit Kepong, dia pergi ke Maokil. Ada orang menyambut dia. Saya kata, kenapa awak sambut? Dia kata nak tengok muka perompak. Tak apalah, saya kata, tengok muka dekat-dekat. Saya dah bagi amaran pada orang Pagoh, tutup pintu dan tingkap, kuat-kuat pencuri dah masuk ke Pagoh. Takut dia curi semua harta benda awak. Nasib baik, masa itu dah dikunci, jadi tak ada peluang dia nak perompak. Saya tak ada dalam senedong macam ketua pemuda tadi kata tak sebut nama, aku sebut betul-betul. Supaya anak-anak muda tahu siapa mereka ini. Ini pengkhianat kepada negara. Pengkhianat bukan. Pengkhianat pada negara kita. Dan masih lagi bermaharaja lela. Kesana kemari waktu Covid saya kata jangan kesana kemari. Tapi masih dalam Covid dia masih lagi dibebaskan ataupun terbebas. Saya tak nak buat komplain, itu soal hukum mahkamah. Kenapa dia masih lagi terbebas dan tidak lagi dipenjarakan walaupun sudah didapati bersalah 42 juta ringgit masuk dalam akaun pribadi dia. Dia kata dia tak tahu, dia tak tahu. Mana tak tahu dia belanja, bayar semua kredit kad Rosmah Mansur. Bagi untuk baiki rumah dia, bagi untuk kawan-kawan dia. Dia kata buat CSR, Corporate Social Responsibility. Mana ada bagi sedikit untuk bagi apa sedekah. Tetapi yang lainnya habis begitu saja. Sebab itu bila dibicarakan di Mahkamah Malaysia, dihukum bersalah 210 juta denda, 12 tahun penjara. Ini mahkamah punya putusan, tak salah saya sebutkan, tak ada apa-apa. Nak mengingatkan saudara bahawa kalau UMNO sekarang ni berada di sini, UMNO dan Barisan Nasional menawarkan kononnya untuk bertanding. Dan dengan pertandingan ini nanti diharapkan dia akan menang disebabkan oleh sokongan rakyat. Apakah orang Johor mau orang kata mengangkat darjat orang yang sudah terbabit dengan kes-kes sebegini dalam parti yang sebegini, nak naikkan jadi sebuah kerajaan? Tak begitu. Zahid Hamidi, siapa tak kenal Zahid? Kesnya sudah pun dibicarakan di mahkamah, belum selesai. Dia
tuduh 87 kes. Sakit leher. Dia terpaksa menjawab pertuduhan. Saya kira mungkin 47 pertuduhan dalam tempoh beberapa minggu ke hadapan. Belum lagi dibicarakan di mahkamah. Belum didengar bagaimana defense yang nak dikeluarkan. Ini Presiden UMNO. Di Johor ni kalau tak kena Zahid Presiden UMNO, mungkin Parlimen dan Dewan Negeri tak terbubar. Saya adun. Saya jadi adun di Gambir. Ahli Parlimen di Pagoh, adun di sebelah sana dekat ledang Gambir. Saya berada dalam Dewan selalu. Di Dewan Undangan Negeri luar biasa. Tak ada ugutan pada Menteri Besar nak tarik sokongan supaya Menteri Besar jatuh. Ada? Baru-baru ni ada satu pindaan kepada Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, iaitu Perlembagaan Negeri Johor. Pindah supaya orang yang berusia, anak-anak muda yang berusia 18 tahun boleh jadi wakil rakyat untuk bertanding dalam pilihan raya sekarang ini. Dah dipindah. Sedangkan di Johor, Barisan Nasional bersama dengan PN, kita tubuhkan kajian lagi kerana kita bekerjasama sebegitu, tidak mempunyai bilangan ahli Dewan Negeri 2/3. Tetapi bagaimana dia boleh lulus? Tidak ada pembangkang pun sokong. Jadi pembangkang sokong, tidak ada ugutan, kenapa nak ada pilihan raya? Ini kerja bodoh. Bahan. Tak pandai kira dan tak tahu tentang nasib rakyat yang masih lagi menderita. Saya pergi keluar tadi, banyak orang keluar kata Tan Sri kat bawah ramai orang miskin, susah. Waktu zaman Covid ramai yang tak makan. Kalau kata Tan Sri tak bagi bakul, dia kata bakul tak tahu berapa puluh ratus ribu bakul yang kita hantar pada rumah orang ramai. Rakyat jelata sebahagian mereka mungkin mati ke buluh. Ini zaman susah. Covid belum selesai, ekonomi belum pulih, rakyat masih susah, tak ada pekerjaan, harga barang naik. Buat pilihan raya. Kos pilihan raya ni saya dengar hampir 90 juta. Besok kalau ada pilihan raya umum, kena buat sekali lagi. Double harganya. Dah duit kerajaan pun tak cukup, belanja lebih. Bermakna bahawa sifat kepimpinan UMNO yang ada amat tidak bertanggungjawab. Jangan sekali-kali memberi undi kepada mana-mana calon daripada Barisan Nasional dan UMNO dalam pilihan raya di Johor ini. Jangan sekali-kali, saudara, ya. Pasal mereka tidak amanah. Sebab itu antara apa yang telah pun disebutkan dalam ikrar Perikatan Nasional, kalau saudara baca, yang pertama sekali ialah untuk membentuk kerajaan yang berintegriti, yang cekap dan prihatin tentang nasib rakyat. Itu janji Perikatan Nasional kepada rakyat Johor, janji Perikatan Nasional kepada anak-anak muda Johor, that we want to have a clean government with integrity. Penting seperti itu. Sebab itu kita kena tolak ni kluster mahkamah ni. Jangan kita biarkan mereka menguasai kerajaan di peringkat negeri Johor. Malu orang Johor. Malu orang Johor. Saya orang Johor. Kita bentuk bersatu berasalkan daripada Johor. Lepas tu kita tubuhkan Perikatan Nasional. Saya yang saja disokong oleh pemimpin PAS, disokong kemudian oleh pemimpin gerakan, dan di Sabah, di Sarawak ada parti-parti yang menyokong kita bersama-sama. Maka sewajarnya Perikatan Nasional menjadi satu parti gantian kepada BN yang sudah lama sepatutnya terkubur pada hari ini. Kita menawarkan kerajaan yang bersih. Kita menjanjikan supaya kita akan dapat memulihkan ekonomi negara kita dan negeri Johor ini. Hari ini saya dengar Perdana Menteri telah buat kenyataan, 1 hari bulan April kita akan masuk ke fasa endemik. 1 hari bulan April negara akan buka sempadan. Yang ini sudah pun lama saya perjuangkan. Sebagai Pengerusi Majlis Pemilihan Negara, bukalah sempadan cepat. Kerana tanpa dibuka sempadan, maka ekonomi negara kita tidak akan pulih dengan cepatnya. 80 bilion ringgit
yang dibelanjakan oleh 28 juta pelancong tiap-tiap tahun akan hilang begitu saja. Sebab itu bukalah. Alhamdulillah hari ini sudah diumum buka. Lambat sedikit, tetapi saya fikir daripada lambat, baiklah diputuskan dibuka segera pada 1 April ini. Ini adalah satu langkah yang penting supaya kita dapat. Dan Johor adalah negeri yang paling terkesan dengan masalah COVID. Kerana ada sempadan di selatan Johor dengan Singapura tertutup. Hampir 300,000 rakyat Johor yang patut berulang-alik bekerja di Singapura tak boleh bekerja, termasuk anak-anak muda. Tak boleh bekerja di Singapura. Orang Singapura tak boleh masuk berbelanja di negeri Johor. Dan disebabkan itu Johor adalah antara negeri yang terkesan besar dengan masalah pandemik COVID-19 ini. Jadi kalau kita ambil kira faktor itu, dan ada lagi tawaran-tawaran kita, bagaimana kita nak membantu negeri Johor pulih ekonomi dengan cepat, bagaimana kita nak membantu anak-anak muda negeri Johor mendapat peluang-peluang pekerjaan, pendapatan yang lebih baik, latihan-latihan skilling dan upskilling yang disebutkan oleh Ketua Pemuda Perikatan Nasional tadi, langkah-langkah tertentu untuk meningkatkan pendapatan anak-anak kita, bagaimana usaha nak dibuat untuk membantu peneroka-peneroka Felda. Saya dah selesaikan masalah hutang peneroka Felda 88.3 bilion. Kita hapuskan hutang mereka. Kalau orang Felda tak sokong kita, tak tahulah saya. 99 bilion kita bantu supaya Felda dapat dipulihkan balik semula. Kita ambil balik FGD yang dah hilang dulu, dikuasai oleh pihak lain. Sekarang ini 82% sudah kembali ke tangan peneroka Felda dan juga pihak pengurusan Felda sendiri. Tabung haji pernah berhadapan dengan masalah. Kerajaan kita bantu 10 bilion untuk menyelamatkan tabung haji. Ini sudah pun kita laksanakan. Saudara, Perikatan Nasional tak lama membentuk kerajaan. Saya membentuk kerajaan kerana waktu itu UMNO menyokong, PAS juga menyokong. Tapi saudara tahu apa yang berlaku selepas itu, kerana kita tak boleh membantu mereka untuk melepaskan mereka daripada hukuman mahkamah, maka saya dijatuhkan. Tetapi tempohnya hanya lebih kurang 16 ke 17 bulan. Lihat apa yang Perikatan Nasional sudah buat dalam satu tempoh yang pendek. Menyelesaikan masalah seperti COVID. Hari ini semuanya sudah mendapat suntikan 2 dos, 3 dos, 4 dos. Saya tak tahu berapa dos lagi akan datang. Malaysia negara yang terkemuka daripada rancangan untuk menyelesaikan masalah vaksinasi. Tepuk tangan. Bukan saya kata, Badan Antarabangsa mengiktiraf Malaysia antara the top 10 best country in the world. Kalau tidak, kita tak boleh buat ada perimpunan sini, tak boleh ada makan di mana-mana. Dan tadi Perdana Menteri dah isyaratkan kita akan beralih ke proses peringkat endemik. Bermakna mesti daripada pandemik yang sudah pun kita lalui, kita berhadapan dengan pelbagai-bagai masalah dan cabaran. Kita sediakan vaksin yang kosnya begitu tinggi, kita sediakan hospital, doktor dan sebagainya. Saya tak fikir boleh orang kata bahawa kerajaan yang saya pimpin itu kerajaan gagal. Betul tak? Kerajaan tidak gagal. Yang gagal ialah mereka yang ada di sebelah sana. Mereka tak menguruskan kami. Waktu zaman Tun Mahathir awal-awal dalam Pakatan Harapan, saya mencadangkan supaya sempadan waktu ditutup. Dia kata jangan tutup dulu, buka lah. Maka ramai yang masuk membawa penyakit COVID pada rakyat kita, terkesan dengan kes-kes yang meningkat setiap hari selepas daripada itu. Kita juga berhadapan dengan masalah ekonomi. Keadaan ekonomi teruk, tak boleh berniaga, macam-macam masalah yang saya sebutkan tadi. Jadi dalam tempoh yang begitu singkat, kita telah menunjukkan tanpa ada manifesto. We don't have any manifesto. Kita bukan lahir pada kerajaan selepas pilihan raya. Kita terbentuk dalam keadaan krisis. Waktu mana Tun Mahathir meletakkan jawatan. Saya bukan nak minta jadi Perdana Menteri. Saya dijemput bersama oleh Tuan Guru dengan juga Zahid Hamidi di peringkat awal-awal untuk sama-sama ke depan memimpin negara. Saya sanggup. Walaupun saya tahu saya berhadapan dengan masalah besar dari segi pandemik COVID dan juga masalah ekonomi kita yang teruk terjejah. Tapi Alhamdulillah,
Hari ini sudah ada petanda-petanda pemulihan. Saya hanya minta jadi pengurusi majlis pemulihan tanpa gaji. Kerana saya nak bantu negara supaya ekonomi negara kita cepat pulih. Bukan balik bagaimana tahun 2019, tapi lebih baik daripada itu. Supaya Malaysia menerajui pembangunan yang pesat menjadi antara harimau utama di rantau Asia ini. Kita boleh jadi sebuah kerajaan yang berupaya menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berjaya. Jadi, saya fikir kalau dah cakap lebih banyak setengah jam ke hampir, dah menjelaskan perkara itu, saya percaya bahawa pimpinan anak-anak muda yang ada sini faham that we have no choice. The only choice that we have is to support Perikatan Nasional. Pilihan kita ialah untuk mengundi dan menyokong Perikatan Nasional. Cuma dibimbangi berapa peratus yang akan keluar mengundi. Kalau ikut di Melaka 60%. Apakah di Johor 59% atau 70%? Saya ingatkan ni ialah kerana kalau sekiranya peratusan keluar mengundi itu rendah, itu menguntungkan UMNO dan Barisan Nasional. Sebab tu di sana dia bersolat hajat. Kalau boleh jangan orang keluar mengundi. Kita kena solat hajat, ramai-ramai keluar mengundi. Kerana makin ramai yang keluar mengundi, peluang dan harapan kita untuk menang cemerlang adalah amat baik sekali. Dan antara faktor penentu untuk meningkatkan sokongan pendidikan ialah undi anak-anak muda yang ada di negeri Johor ini. Daripada hampir 700,000 lebih pengundi yang masuk dalam daftar pemilih, yang pertama usia 18 tahun ke 21 tahun yang sudah jadi undi automatik, hampir 176,000 adalah di kalangan anak-anak muda ini. Termasuk sebahagian daripada saudara yang ada sini yang mungkin buat pertama kali akan mengundi. Saya nak minta lah rayu supaya saudara-saudara mesti keluar mengundi dan mengundi kepada Perikatan Nasional. Itu wajib bagi kita. Kemudian ada yang lain yang dulunya tak mau nak mengundi langsung. Usia dah 30, 40, 50 tahun. Dengan pindaan perlembagaan, semua ni sudah jadi pengundi. Hampir 500,000 ni. Di Pagoh saja sudah ada tambahan hampir 16,000. 25% pengundi di Pagoh bertambah. Saya tak tahulah arah manalah mereka nak mengundi. Tapi doa kita, mereka akan sokong kepada Perikatan Nasional. Calon-calon kita yang tanding di kedua-dua Bukit Kepong dan juga di Bukit Pasir ini insya-Allah akan menang. Jadi saudara, saya tidak payah nak panjang sangat dan saya pun dah jelaskan, adalah satu perkara yang amat penting supaya inilah permulaan bagi suatu senario nasional akan berlaku selepas Johor. Dan kita harap bila mana pilihan raya selesai, Perikatan Nasional dapat sokongan, membentuk kerajaan, kita akan menjadikan satu platform yang pertama untuk kita bersiap sedia berhadapan dengan pilihan raya umum yang akan datang. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka PN akan kembali berkuasa bukan saja di negeri Johor insya-Allah, tetapi juga di peringkat negara pada PRU yang akan datang. Jadi sebab itulah saya mohon kerjasama saudara sekalian, berusahalah bersungguh-sungguh. Tadi ada yang wakil calon kita berkata jangan tidur. Tak apa. Saya fikir untuk tempoh 4 hari yang akan depan, kalau tak tidur pun tak jadi mudarat apa-apa. Makan sedikit pun okey. Waktu saya zaman orang muda dulu, kita cerita dulu, saya memang tak tidur. Lampu mesti terang benderang di bilik-bilik gerakan kita di mana-mana. Kita buat kerja, kita jalan seluruh kawasan Pagoh, nak melihat tidak ada satu panji-panji kita jatuh ke bumi. Kalau kerana hujan dinaikkan semula, kalau orang curi, kejar pencuri itu sampai ke lubang cacing. Pasal kita nak tentukan panji kita ini adalah isyarat keagungan kita. Bahawa kita berdiri di sini ialah untuk menegakkan perjuangan Perikatan Nasional. Jangan biarkan panji-panji kita diconteng orang, dirampas orang, dibuang ke Sungai Muar dan sebagainya. Tanggungjawab kita lah untuk mempertahankan panji-panji kita tegak berdiri sampai selesai pilihan raya. Jadi saudara, saya hanya berharap saudara akan berusaha dengan bersungguh-sungguh dan dengan izin Allah kita semua akan berjaya. Perikatan! 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 Demi bangsa!
demi bangsa, demi bangsa. Takbir. Hadirin hadirat sekalian, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Pengerusi Perikatan Nasional. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Tan Sri di atas ucapan amanat yang penuh bermakna tadi. Bagi menyahut amanat dan arahan daripada Tan Sri, kami Pemuda Perikatan Nasional telah pun menjalankan kempen Jom Balik Undi. Kempen Jom Balik Undi merupakan inisiatif Pemuda Perikatan Nasional bertujuan untuk berjalan kaki sepanjang 200